Assalamualaikum murid-murid. Hari ini kita akan belajar tentang keselamatan bengkel. Harap semua bersedia ya. Baiklah murid-murid, fokus kita pada hari ini adalah mengaplikasikan langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya berlaku kemalangan di bengkel. Murid-murid, yang seterusnya adalah langkah-langkah keselamatan. Sekiranya berlaku kemalangan atau kecederaan, beberapa langkah keselamatan perlu segera diambil. Antara kemalangan yang mungkin terjadi adalah terluka, melecur, terkena renjatan elektrik dan juga kebakaran. Langkah-langkah yang perlu diambil sekiranya terjadi kemalangan berikut. Kes yang pertama adalah terluka. Perkara pertama yang perlu murid-murid lakukan adalah memaklumkan kejadian tersebut kepada guru yang sedang mengajar. Seterusnya, guru atau wakil guru akan membersihkan luka pada murid tersebut dengan menggunakan cecair antiseptik. Kemudian, sapukan iodin atau ubat luka pada bahagian luka tersebut. Terakhir sekali, luka tersebut akan dibalut dengan menggunakan kain kasar atau plaster. Kejadian seterusnya adalah melecur. Sekiranya berlaku kejadian seperti ini, yang pertama adalah murid perlu alirkan air di kawasan yang telah melecur. Seterusnya, sapukan krim atau lotion merawat kelecuran pada bahagian yang melecur. Selepas itu, murid tersebut perlu segera dibawa ke klinik bagi mengelakkan luka akibat melecur tersebut menjadi lebih teruk. Baiklah, kes kemalangan yang ketiga berlaku akibat terkena renjatan elektrik. Jika berlaku kejadian ini, yang pertama adalah jangan sesekali kamu menyentuh mangsa tersebut. Alihkan mangsa daripada punca renjatan menggunakan bahan penebat seperti kayu atau tali pinggang atau bahan lain yang tidak dapat mengalirkan arus elektrik. Hal ini bagi mengelakkan daripada kamu sendiri terkena renjatan elektrik tersebut. Seterusnya, rehatkan mangsa di tempat yang selesa dan dapatkan bantuan daripada pihak yang berkenaan. Baiklah murid-murid, contoh kejadian kemalangan yang terakhir adalah kes kebakaran. Semasa murid-murid berada di dalam bengkel dan tiba-tiba terdengar deringan loceng yang panjang, maka murid-murid hendaklah jangan panik. Murid perlu berkumpul dan beratur serta mendengar arahan guru. Seterusnya, murid perlu bergerak ke tempat berkumpul dengan tertib dan pantas. Ini adalah contoh pelan laluan kecemasan yang wajib ada dalam setiap bengkel. Sekiranya berlaku kes kecemasan seperti kebakaran, murid-murid perlu patuhi dan mengikut aturan yang telah disediakan dalam pelan kecemasan tersebut. Alat pemadam api. Alat ini seharusnya berada dalam bengkel. Kita dapat beberapa langkah semasa menggunakan alat pemadam api ini. Langkahnya adalah seperti berikut. Murid-murid juga bolehlah menonton video panduan menggunakan alat pemadam api yang cikgu sertakan ini. Goncangkan alat pemadam api sebelum menggunakannya. Cabutkan pin keselamatan alat pemadam api dan acukan muncung alat pemadam api ke arah kebakaran. Tekan muncung alat pemadam api dan semburkan tepat ke arah sumber api dengan cara menyapu. Jangan sembur lawan arah angin. Sebaliknya, ikut arah angin. Baiklah murid-murid, sampai di sini saja video pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini bermanfaat buat semua anak-anak didik cikgu. Cikgu harap kamu semua dapat belajar dengan baik di rumah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.